Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. uh, Kalau jelas boleh respon ya. Jelas. Terus. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita dapat bersama-sama bertemu kembali dalam tafakuh kita dalam pada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Syukur kita juga kepada Ilahi kerana hari ini juga kita diberikan nikmat, diberikan rezeki untuk bernafas, untuk merasakan kehidupan itu sekali lagi, kan? Dalam keadaan kita tidur, kita tak tahu kita besoknya tu kita hidup atau kita mati. Jadi satu nikmat yang banyak orang terlupa, tapi nak tak nak kita kena mensyukuri nikmat tersebut, kan? Dan salah satu cara mensyukuri nikmat yang ulama sebutkan, antaranya dalam kitab kitab Risalah Tauhid. Salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu. Kerana dengan menuntut ilmu itu kita dapat mengetahui apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah. Maka setelah kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah, tanggungjawab kita untuk beramal dengannya. Bila beramal tu, itulah juga salah satu daripada cara kita memanifestasikan kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah telah berikan. Sama ada nikmat yang jelas, kan? Nikmat yang jelas, hidup, bernafas, dapat makan, dapat tidur, kan? Sihat, kan? Dengan nikmat yang mungkin nikmat yang kita tak terfikir, kan? Bila teringat contoh orang bagi nikmat yang tak terfikir ni, macam
Kenapa Allah tak buat gajah ni boleh terbang? Kalau Allah buat gajah ni boleh terbang, confirm bila dihinggap atas rumah tu habis, runtuh rumah semua. Itu antara nikmat-nikmat yang mungkin kita tak fikir hikmah dia kenapa. Dan banyak lagi lah. Jadi antara yang lain, nikmat yang kita kena syukuri ialah nikmat sahabat-sahabat. Nikmat ada orang-orang yang menyokong dan membantu kita, kan? Orang yang menegur kita, orang yang menasihati kita, termasuklah ibu bapa, sahabat-sahabat, guru-guru dan sebagainya lah, kan? Semua orang-orang ini Allah datang kepada kita sebagai nikmat, kan? Dan juga boleh jadi sebagai ujian, kan? Adakah kita menghargai ataupun mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat sahabat yang Allah berikan, nikmat guru yang Allah berikan, nikmat ibu ayah yang Allah berikan, nikmat keluarga yang Allah berikan. Jadi selagi mana orang di sekeliling kita ni ada di sekeliling kita, membantu kita, menyokong kita, sama-sama kita saling berbuat baik, kan? Berbuat baik ni bukan semata-mata kita ajak dia buat baik ataupun sama-sama gembira, tapi susah pun sama-sama, kan? Kalau buat salah tegur, bukan waktu senang, waktu suka ada je, tapi waktu susah pun kita kena sama-sama, kan? Kalau buat salah tegur. Dia tak kira sahabat. Kalau kita, sahabat kita tu buat salah, kita tak tegur, itu dia tak sampai level sahabat lagi. Sahabat yang sebenar dia akan tegur kita kalau buat salah. Baik. Tahan lagi. Okay, jalan. Baik. Semua tu yang dihormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, sesi 2019-2020. Seterusnya Ustazah Aisyah binti Wahidan, Raisah Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, sesi 2019-2020. Barisan pimpinan JKT, ikhwah dan akhwat, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-makcik, semualah yang berada di Malaysia dan juga yang berada di Mesir. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Baik. Cek audio jelas. Ni kalau tak jelas bagi tahu. Okey, jelas. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada muka surat 68 pada syarat-syarat furu', syarat rukun al-far'u pada qiyas. Sebelum ni kita dah selesai pada syarat-syarat hukum asal, syarat-syarat hukum asal. Jadi kita recap sikit. Qiyas ni ada rukunnya ada 4, iaitu al-aslu, ataupun disebut sebagai al-muqis alaih, yang dikiaskan ke atas ni. Yang kedua al-far'u, iaitu atau juga disebutkan sebagai al-muqis, yang dikiaskan. Kemudian ada hukmul aslu, al-hukmul aslu, ataupun hukmul asli, hukum asal. Kemudian ada al-illah, al-illah, iaitu sebab hukum asal itu berlaku. Dan ada satu perkara yang juga disebutkan sebagai hukmul far'i, hukum kepada furu'. Tapi ini tidak termasuk dalam rukun, tapi dia adalah samratul qiyas, hasil kepada qiyas.
Al-aslu ni yang asal, benda asal yang ada hukum, ada nas padanya. Contoh contoh arak. Contoh arak. Ni biasalah kita recap je balik, ringkas. Contoh arak ataupun perahan anggur yang memabukkan. Kemudian kita nak kiaskan dadah. Al-far'u tu dadah, benda yang tak ada nas lagi. Tak ada nas khusus lagi sebut. Dan Quran tak sebut pun pasal dadah. Dan hadis tak sebut pun pasal dadah. Jadi kita nak tahu hukum dia apa, kena buat kias kerana tak ada nas. Kita kiaskan dengan apa? Kiaskan dengan perkara yang ada nas. Jadi ada nas tadi apa? Arak tadi. Jadi kenapa kita kiaskan dengan arak? Kerana arak hukum dia haram. Kerana apa? Kerana ilahnya sebab hukum tadi memabukkan. Kerana hukumnya kerana ilah dia memabukkan. Jadi kita lihat pada dadah tadi, dia pun memabukkan, ilah sama, maka hasilnya hukumnya sama. Jadi dadah pun haram. Jadi selesai syarat pada asal, syarat hukum asal kita dah selesai. Dan kita hari ni insya-Allah kita masuk pada syarat pada rukun al-far'u. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Syurutul far'i, syarat-syarat rukun furu'. Yashtaratu fil far'i arba'ata syurutin. Hiya, disyaratkan pada rukun furu' itu ada 4 syarat. Apa dia? Baik. Yang pertama, ayyakuna fil far'i illatun mumathilatun li'illatil asl. Hendaklah pada furu' itu, pada rukun furu' itu, dia ada illah yang sama dengan illah asal. Illah furu' kena sama dengan illah asal. Kalau tak sama jadi apa? Tak. Kalau tak sama, dia boleh jadi hasilnya nanti ataupun hukum akhirnya nanti jadi hukum yang berlawanan dengan syarak. Bila hukum yang berlawanan dengan syarak, itu disebut sebagai kias fasid ataupun kias batil. Tapi secara khususnya lagi, kalau illah yang ada pada asal dengan illah yang ada pada furu' tidak sama, sedangkan dua perkara itu nak dikiaskan, maka itu disebut sebagai kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq, maksudnya kias yang pada perkara yang ilahnya tak sama, pada dua perkara yang ilahnya tak sama. Baik, itu cara gambaran awal dia. Imma fi dhatiha wa imma fi jinsiha, sama ada pada zatnya atau pada jenisnya. Sama ada ilah tu mesti sama pada zatnya ataupun pada jenisnya. Baik, apa itu ilah yang sama pada zat dan apa itu ilah yang sama pada jenis? Baik. Dia bagi contoh kat sini, mithlu qiyasin nabidh ala al-khamri bijami'il iskar. Ini contoh kias yang sama pada zatnya. Pada zatnya. Contohnya apa? Iaitu kias an-nabidh, iaitu air rendaman kurma. Air rendaman kurma dengan al-khamru, air perahan anggur.
ataupun arak lah. Kerana apa? Bijami'il iskar, kerana berkumpul atau samanya pada iskar, dia punya memabukkan. Kalau minum mabuk. Kalau minum mabuk ni, ini pada zatnya. Fa inna hadhihi al-'illah fa inna hadhihi al-'illatul mawjudah fi an-nabidhi hiya 'ainul 'illatil mawjudati fil khamri alladhi warada an-nas bitahrimihi. Illah ini adalah illah yang wujud pada Nabi, iaitu ainul illah, iaitu illah secara ain, secara ain lah. Ini maksudnya boleh dilihat dan boleh dirasa kan. Secara ainnya yang wujud pada khamar itu sama macam khamar. Dekat Nabi pun ada, dekat khamar pun ada. Yang mana telah disebutkan atau didatangkan dengan nas, dengan pengharamannya. Itu kita sebut balik, al-hukmu yaduru haula al-illah wujudan aw adaman. Ini kaedah fiqh. Suatu hukum itu berputar-putar atau berpusing di sekitar ilahnya, wujudan aw adaman, sama ada atau tidak kan. Kalau ilah ada, maka adalah hukum. Kalau tak ada ilah, maka tak adalah hukum kan. Sebab tu pada ubat yang ubat moden lah kan, bukan ubat tradisional. Ubat moden diletakkan juga dadah kan. Tapi dadah tu tak sampai memabukkan pun. Dos-dos yang telah ditetapkan, dia punya kuantiti yang telah ditetapkan tu semua memang kalau minum, kalau makan, kalau kita konsum tidak memabukkan. Maka bila mabuk tu tak ada, mabuk tu ilah dia kan, maka hukumnya tak adalah, hukumnya tak jadi haram lah. Jadi apa? Jadi harus, asalnya harus kan. Tapi kalau kan tidak mengambil ubat itu menyebabkan seseorang tu boleh mati, boleh jadi wajib, kerana berkaitan dengan maqasid syarak. Ini bahasan lain lah. Boleh jadi wajib kan, kalau tak ambil membinasakan diri. Baik. Contoh lain dia bagi, wa mithlu qiyasi wujubil qisasi fil i'tida'i 'ala al-a'dha'i 'ala wujubil qisasi fil i'tida'i 'ala an-nafs bijami'il jinayati fi kulli minhuma. Baik, contoh yang kedua ini adalah contoh ilah yang sama pada jins dia, pada jins. Iaitu apa? Iaitu qiyas, wajibnya qisas pada i'tida' 'alal a'dha', pencerobohan ke atas anggota. Maksudnya sini potong tangan lah contoh. Kalau anggota ni anggota badan, a'dha' ni anggota badan. Kalau potong tangan, potong kaki, potong mana-mana lah anggota badan tu, wajib qisas. Maksudnya wajib balas sama. Qisas ni balas sama. Dikiaskan dengan wajibnya qisas fil i'tida'i 'ala an-nafs, wajib qisas pada pencerobohan pada nyawa. Dalam Al-Quran, dalil dalam Al-Quran sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kan, pada pembunuhan saja. Itu dalam Al-Quran sebut kan. Dia tak sebut contoh kalau pada tangan, tak sebut pada kaki. Jadi hukum qisas yang datang pada zahirnya itu hanyalah pada pembunuhan, pada nyawa. Jadi macam mana pula kalau orang tu dipotong tangan,
dia potong tangan member dia kan? Dia boleh potong kaki member dia, maka dikiaskan dengan pembunuhan ni. Ada juga dalil lain, dalil surah Al-Ma'idah, wa katabna ala kitabim, apa tak ayat dia, tak ingat lah, nanti boleh cek lah. Surah Al-Ma'idah ayat starting macam tu, ayat wa katabna ila akhir ayat. Dia punya cerita dalam ayat tu, Allah telah tetapkan dalam kitab Taurat itu hukuman kisos, pada kalau hidung dengan hidung, telinga dan telinga, mata dengan mata. Mula sebut nyawa dan nyawa dulu, dan akhir sekali luka wajirahu kisos. Itu akhir ayat dia, wajirahu kisos. Lepas tu ada sambungan sikit sampai akhir ayat. Wajirahu kisos. Dia tak sebut tangan kaki. Jadi nak tahu nak buat macam mana, dikiaskan dengan kisos yang ada dalam nas tadilah. Jadi kat sini kenapa disamakan? Kenapa disamakan hukumnya? Kerana ilahnya sama. Apa dia ilah yang sama? Iaitu al-jinayah. Kerana kedua-duanya jenayah. Inilah yang dimaksudkan sebagai jenis. So bunuh pun salah satu daripada jenayah, potong tangan orang pun salah satu daripada jenayah, pukul pun salah satu daripada jenayah, jenis jenayah. Maka itu sebut sebagai sama pada jenis. Fattasawi qaimun fi jinsil illati la fi dhatiha. Maka samanya dia pada jenis illah, bukan pada zatnya. Pada zat ni contoh macam tadi, memabukkan. Zat dia bukan arak ni bukan jenis memabukkan. Arak ni memang semua mabuk. Memang kalau nabis ataupun kita nak kena dadah tadi, dadah pun dia memabukkan. Jadi mabuk tu dia bukan jenis, dia zat benda tu, ain benda tu, zat benda tu, dia memabukkan. Jadi itu sebut sebagai sama pada zat. Wa yuqal lil qiyasi alladhi lam yatahaqqaq fihi hadha syartu qiyasu ma'al fariq. Ini disebut tadi. Maka disebutkan pada kias yang mana tidak dapat direalisasikan padanya syarat ini. Syarat untuk sama illah dia, sama illah furu' dia, illah al-far'u dia sama dengan illah asal. Kalau dia tak dapat samakan illah dia, ataupun dalam kias tu illah dia berbeza antara furu' dengan asal, maka disebutkan sebagai kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq. Contoh dia mithlu qismatil masyfu' fi. Contoh pada pembahagian al-masyfu' fi. Al-masyfu' fi ni adalah harta pengungsian. Ini dalam perbahasan asy-syufa'ah lah. Nanti boleh ulang kaji lah apa itu perbahasan atau hukum-hukum dalam asy-syufa'ah. Baik. Asy-syufa'ah tu apa? Al-masyfu' fi tu apa? Masyfu' fi tu adalah barang-barang yang berkongsi. Barang-barang yang dikongsi lah. Berkongsi, bukan barang tu berkongsi, barang tu dikongsi. Maksudnya ada perkongsian pada barang tu. Sama ada perkongsian secara pemilikan ataupun perkongsian secara akad. Contoh macam tangga ni lah kan, dalam dekat kita punya imarah kan, ataupun kita kalau mesti imarah bangunan kita ni, tangga ni bukan kita punya, ni tangga ni semua kita kongsi antara satu imarah kan. Contoh kalau kat Malaysia ni lah pasuburi ataupun kondo-kondo dan sebagainya lah kan. Contoh lain tanah kan,
kalau tanah tu berkongsi. Contoh biasa berlaku, seorang ayah ni ada tanah, lepas tu dia wariskan tanah tu kepada anaknya. Jadi anaknya dia bagi dua tanah tu, tapi penama tidak dilegalkan lagi. Tu contoh. Kalau dah dipisahkan, maka dia tak jadi syufa'ah lah tanah tu. Sebab dia bukan tanah perkongsian. Dia tanah persendirian. Contoh lain, rumah. Satu rumah ni kita sewa sama-sama, ataupun kita beli sama-sama. Dan macam-macam lah harta pemilikan yang kita usahakan secara bersama, itu boleh dikira sebagai syufa'ah. Baik. Mithlu qismati al-mashfu' fi baina syuraka asy-syufa'a al-mukhtalifah amlakuha bija'al nisfi li ba'dihim wa rubu' li ba'dihim al-akhar wa hakadha. Contoh seperti pembahagian harta kongsian ini di antara rakan-rakan kongsi ataupun ahli-ahli syufa'ah, ahli-ahli yang berkongsi, yang berbeza-beza pemilikan, dengan menjadikan sebahagiannya separuh, nisfu, dan sebahagian lagi ada rubuk, dan sebahagian lagi lain-lain nilai lah. Yaqsimu bainahum indal jumhur ghairul hanafiyah biqadari ansabaiha. Dibahagi-bahagikan di antara mereka di sisi jumhur selain daripada Hanafiyah dengan kadar nisab mereka. Maksudnya kalau seorang ni dia tanah tu dia bayar separuh, dia dapat separuh. Lepas tu ada seorang lagi dia bayar apa ni, rubuk, maka dia dapat rubuk. Kalau dia bayar sikit, dapat sikit lah, gitu. Bayar banyak, dapat banyak. Rumah tu bayar banyak, dia dapat bahagian banyak. Rumah tu bayar sikit, dapat bahagian sikit, gitu. Ikut nisab dia. Ini pada pandangan jumhur. Qiyasan 'ala al-ghillati wa thamratin natijati minal mali al-mamluk. Dikiaskan ke atas hasil ataupun buah atau hasil yang tumbuh daripada harta yang dikongsi. Buah tu tumbuh daripada harta yang dikongsi. Dia tanam buah tu dengan perkongsian. Fa yaqulul Hanafiyah hada qiyas ma'al fariq. Inilah qiyas ma'al fariq. Ini mazhab Hanafi sebutlah. Lianna thamratu wal ghillatu mutawallidah minal milk. Kerana buah dan hasil ni dia lahir daripada pemilikan. Fayakuna likulli syariq biqadarin ma tuwallidu min milkihi. Maka jadilah setiap ahli yang berkongsi itu dengan kadar apa yang dia datang ataupun dia lahir daripada pemilikan itu, apa yang lahir daripada pemilikan itu. Wal ma'khudh bisyufa'ati laisa mutawallidan minal milk. Dan pemilikan atau pengambilan daripada syufa'ah itu bukanlah datang daripada ataupun lahir daripada pemilikan. Maka syufa'ah tadi dibahagikan bitasawi, dengan sama rata. Ulama ataupun mazhab jumhur, dia mengkiaskan pembahagian syufa'ah tadi mengikut nisab, kerana dikiaskan dengan buah ataupun hasil yang
dibagikan mengikut bahagian pada dia punya pemilikan lah. Pemilikan tu kalau dia berkongsi, dia bagi lebih, maka buah tu dia dapat lebih. Gitu. Tapi mazhab Hanafi kata kes tadi buah tu dibagi lebih kerana pemilikan lebih, kerana pemilikan tu datang, buah tu datang, dia lahir daripada dia, ataupun terhasil, buah tu dia terhasil daripada pemilikan tu. Dia bukan pemilikan tu semata-mata perannya, tapi buah tu terhasil daripada pemilikan tu. Syuf'ah ni dia bukan terhasil, dia bukan benda yang terhasil macam buah tu. Dia memang pemilikan secara pemilikan, atau berkongsi secara berkongsi. Tangga ni kita berkongsi kerana kita sewa sama-sama lah kat sini, semua satu imarah ni. Bukan kerana kita apa ni, kita sewa baru tangga tu ada. Tak, bukan. Bukan gitu. Itu yang dimasukkan mutawallidan minal milk. Tapi perkara ni adalah khilaf lah. Nak cakap dia punya illah dia berbeza. Tapi kalau tak faham, tak apa, kita bagi contoh lain. Contoh dalam kitab ni kadang-kadang dia bagi contoh-contoh yang contoh khilaf. Ada sebab kenapa dia bagi contoh khilaf. Contoh lain, contoh qiyas ma'al farid. Contoh qiyas ma'al farid, kita mengkiaskan ataupun wajibnya tayamum tu, wajibnya niat tayamum tu kerana dikiaskan dengan wajibnya niat pada wuduk. Tak boleh jadi. Okey. Contoh wajibnya niat pada wuduk tu dikiaskan dengan wajibnya niat pada solat. Lepas tu kita cakap kerana solat tu wajib niat kerana dia ibadah. Tapi toharah, tapi wuduk tadi wajib niat kerana dia toharah. Ialah tak sama. Satu wajib niat kerana wuduk, satu lagi wajib niat kerana toharah. Dia nak kiaskan wuduk dengan solat tadi tak jadi. Sebab elah dia tak sama. Tapi yang ni dia tak jadi fasid lah, sebab dua-dua wajib niat dan tu menepati syarat, dia tak jadi fasid. Dia qiyas ma'al farid ni kalau dia tidak, akhirnya tu dia jadi fasid kalau dia tidak menepati syarat. Contoh lain contohlah, mazhab Syafi'i tak setuju dengan mazhab Hanafi pada kes nikah sendiri. Perempuan menikahkan dirinya sendiri. Mazhab Hanafi mengkiaskan seorang perempuan tu boleh nikah diri sendiri, kiaskan kerana apabila seorang wanita tu dah balik, dia memiliki semua apa yang dia ada. Kan? Jadi kenapa pula pada diri dia tidak memiliki diri dia sendiri? Nak kahwin kena ada wali yang menikahkan dia. Jadi mazhab Syafi'i cakap pemilikan harta benda tu milik dia, jadi apa, dia jadi milik dia apabila balik kerana sebab elah lain. Kalau bab nikah tu, wali tu kerana elah dia lain, bukan kerana pemilikan. Sebab apa? Sebab kalau seorang bapa tu paksa orang kahwin pun, paksa perempuan tu kahwin tu, tak boleh tak sah dalam mazhab Hanafi lah. Maksudnya kena persetujuan perempuan juga. Yalah lain. Boleh cari lagi lah contoh macam-macam contoh, atau boleh fikirkan sendiri. Bila dikiaskan antara dua perkara itu, antara yang ada nas dan tak ada nas, dia punya ilah dia tak sama. Bila ilah tak sama, maka itu disebut sebagai qiyas ma'al farid. Itu dia asas dia. Baik. Seterusnya
Syarat yang kedua, alla yataghayyaru fil far'i hukmul asli. Tidak boleh berubahnya pada furu' itu hukum asal dia. Maksudnya syarat yang kedua ni, hukum asal furu' tu ni bukan hukum asal yang rukun kias tu. Ni hukum asal furu' tu. Contoh menipu, hukum asal dia haram. Tapi boleh dia ataupun diharuskan menipu pada beberapa perkara. Itu contoh masuk hukum asal tu, hukum asal dia. Contoh hukum asal mengambil harta orang haram. Hukum asal dalam muamalat harus. Itu contoh masuk hukum asal kat sini adalah hukum asal hukum furu' tu, bukan hukum asal yang rukun. Yang rukun kias ni. Jadi syarat dia tidak boleh berubah hukum asal furu' tu. Kalau disebutkan kias tu berubah hukum asal, maka tidak dibolehkan. Fala yujizul hanafiyah qiyasu zihar az-zimmi ala zihar al-muslim fi hurmatil audah ila al-istimta'i bimra'atihi allati zahiru minha. Maka contoh dia bagi sini contoh dalam mazhab Hanafi lah. Ni contoh dalam mazhab Hanafi bukan dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh apabila seorang kafir zimmi tu dia melakukan zihar, ni mafhum dia, tak boleh dikiaskan zihar kafir zimmi tu kepada zihar muslim. Zihar ni iaitu menyamakan isteri dengan anggota isteri dengan mak lah. Contoh dia. Contoh dia cakap seorang lelaki cakap dengan isterinya, badan sayang ni sama macam mak lah. Tapi biasa dah sama-sama ni, kalau nak zihar ni dia tak pergi sayang lah. Hukum zihar ni dia boleh jatuh talak. Sebab waktu zaman jahiliah dulu, dia nak buat talak, dia tak buat talak secara jelas, cakap aku talakkan kau. Dia tak cakap macam tu. Tapi waktu zaman jahiliah ni dia buat secara halus. Dia samakan isteri dia ni, contoh dia samakan badan isteri dia, samakan bahu isteri dia dengan mak dia. Badan kau ni sama macam badan mak aku lah. Jadi mak ni adalah yang haram dikahwini. Mak ni haram dikahwini. Jadi nak cakap kau pun haram kat atas aku gitu. Jadi sebab tu jatuh talak. Itu zihar. Itu maksud zihar. Menyamakan isteri dengan mak. Maka dia punya cara untuk membatalkan zihar tu adalah dengan membayar kafarah dan beristimta'. Istimta' ni literalnya maksudnya berseronok. Masuk kat sini bersamalah. Dia bersama dengan isteri dia. Dia dah bersetubuh dengan isteri lah untuk istimta' sini. Jadi mazhab Hanafi cakap tak boleh samakan zihar kafir zimmi dengan zihar muslim. Pada pengharaman al-audah ila istimta' bimratihi, pada pengharaman dia kembali dengan berseronok dengan isteri dia yang telah diziharkan. Lianna tahrim fil asl wa huwa ziharul muslim muaqqatan yantahi bil kafarah. Muslim atau orang Islam ni bila dah zihar, sebelum dia nak bersama dengan isteri dia kena bayar macam tadi lah, dia kena bayar kafarah dulu. Kafarah ni sama ada puasa, dia punya kafarah tu puasa betul-betul tu, membebaskan hamba, ataupun memberi makan kepada orang miskin. Dia mengikut nisab dia lah. Jadi kenapa dia cakap begitu?
kerana pengharaman pada asalnya zihar itu pada seorang Muslim adalah pengharamannya sementara. Dia bukan haram mu'abbad. Bila dah zihar tu dia bukan terus jadi haram mu'abbad, tapi haram mu'aqqad. Sehinggalah dia membayar kafarah. Bila dah bayar kafarah, baru dia boleh seorang Muslim itu dia boleh bersama dengan isteri dia semula. Kama fi ayatin zihar fi awaili suratul mujadalah, seperti ayat zihar dalam awal surah al-mujadalah. Amma fi tahrimi fil far'i wa huwa ziharu dhimmi mu'abbad. Adapun pengharaman atau pengharaman pada furu', iaitu zihar zimmi itu haram, dia haram mu'abbad. Haram mu'abbad. Li'anna al-kafir laisa bi ahli al-kafarah. Kerana seorang kafir ni dia bukan ahli kafarah. Kenapa disebut bukan ahli kafarah? Li'anna al-kafarah ibadatan. Li'anna al-kafarah ibadatun atau yatarajjihu fiha ma'na al-ibadah, ataupun boleh dirajihkan padanya, dijelaskan padanya dengan makna ibadah. Yang wa yaqsudu biha at-tathhir, dan dimaksudkan dengan al-kafarah tadi sebagai penyucian. Wal kafir laisa bi ahli li adatil ibadah hala kufrihi. Maka orang kafir ni dia bukan ahli untuk mendirikan ibadah, kerana kafirnya dia, kerana keadaan kafirnya dia. Jadi bila seorang kafir ni dia bukan ahli ibadah, sedangkan kafarah ni merupakan ibadah, maka ibadahnya tidak dikira kerana dia kafir. Ibadahnya tidak dikira atau tidak diterima kerana dia kafir. Jadi bila ibadah tidak diterima kerana kafir, sedangkan kafarah tadi ibadah, maka kafarahnya tidak diterima, tidak sah. Maka dengan sebab itu dinamakan atau disebutkan zihar pada orang kafir ni adalah zihar mu'abbad. Zihar mu'abbad kerana dia kafir. Bila dia zihar, syarat nak batalkan zihar tu adalah dengan bayar kafarah. Tapi sebab dia kafir, dia tidak boleh membayar kafarah. Jadi haram selama-lamanya lah, sebab dia dah tak boleh bayar kafarah, sebab kafir. Maka jadi mana sampai tadi? Lianna a'maluhu habatat fid dunya wal akhirah fa yakunu ziharu dhimmi batilan 'inda al-Hanafiyah. Maka kerana amalnya habatat, sia-sia di dunia dan di akhirat, tidak terimalah. Fa yakunu ziharu dhimmi, maka jadilah zihar zimmi itu batil di sisi Hanafiyah. Maka ini mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi. Tak boleh kiaskan zihar kafir itu dengan zihar Muslim. Yang ada nas zihar Muslim, zihar kafir tak ada nas. Jadi tapi mazhab Hanafi sebut tak boleh kiaskan zihar kafir zimmi dengan zihar Muslim, sebab dia akan mengubah hukum asal. Hukum asal zihar tu haram muaqqatan. Tapi bila kiaskan dengan kafir zimmi, maka yang asalnya di sisi kafir zimmi tu haram muabbad, bila dikiaskan dengan zihar Muslim, dia jadi ikut sekali haram muaqqad. Sedangkan hukum asal zihar pada kafir zimmi itu haram muabbad. Jelas, faham tak? Harap faham ya. Mantik sikit. Tapi ni mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, dia boleh. Sebab apa? Sebab kafarah tu, yang ibadah, bayar kafarah yang ibadah tu adalah puasa tu secara zahirnya. Bagi makan orang miskin dengan apa satu tadi, bebas hamba tu, itu orang kafir boleh buat, sebab dia bukan ibadah khusus. Macam puasa memang ibadah khusus, ibadah yang kita tahu ibadah lah. Baik.
Wa sahihan inda Syafi'i. Yang disebut yang sahih atau boleh di sisi Syafi'i. Li'anna al-kafir, kerana seorang kafir itu boleh bagi makan ataupun boleh membebaskan, boleh bagi makan para miskin ataupun boleh membebaskan hamba sebagai salah satu daripada bayaran kafarah. Okey. Faham jadi di sisi Syafi'iyah, hukum asal zihar di sisi pada kafir zimmi itu sama je muakkatan, haram muakkad, macam muslim. Tapi di sisi Hanafiyah, bila kafir zimmi itu haram muabbad. Sebab tu dia berbeza sikit lah. Asasnya hukum asal furuk tu tidak boleh berubah. Kalau dibuat kias tu hukum asal berubah, maka dia dikira batil lah. Tak boleh terima. Ni dia ada kaitan dengan khilaful qiyas. Nanti kita akan sebut akhir nanti khilaful qiyas. Syarat yang ketiga, alla tarattaba 'ala al-qiyasi taqaddam al-far'i 'ala al-asli. Alla tarattaba 'ala al-qiyasi, mestilah tidak berturutan ataupun disusun ke atas qiyas itu taqaddamul far'i 'ala al-asli, dikehadapkan furu' al-far'u ke atas asal. Ini macam sebelum ni lah, sama juga macam rukun tak rukun. Syarat yang keempat pada rukun hukum asal, dia kurang sama je lah, iaitu furuk tu dia kena dikebelakangkan. Maksudnya yang furuk tu dia mesti datang kemudian. Dia tak boleh al-aslu tu yang datang kemudian. Contoh dia kaqiyasil wudu'i 'ala tayammumi fi istiratin niyat. Seperti qiyas wuduk ke atas tayamum dalam mensyaratkan niat. Kita tak boleh kiaskan wuduk dengan tayamum. Tayamum dengan wuduk boleh, sebab persyaratan wuduk tu datang dulu daripada persyaratan tayamum, kan? Disyariatkan wuduk tu disyariatkan dulu sebelum tayamum disyariatkan. Jadi tak boleh letak wuduk ni sebagai furu' dan tayamum sebagai asal dalam satu kias. Tapi kalau nak letakkan wuduk ni sebagai asal dan tayamum sebagai furu' boleh, sebab furu' datang kemudian. Mudah faham ma'a anna tayammum mutaakhirul masyru'iyyati 'ala al-wudu'i. Sedangkan tayamum itu dia persyaratannya dia adalah terkebelakang sedikit, ataupun dia terkemudian daripada wuduk. Fa yatarattaba alaihi thubutul hukmi fil asli qabla illatihi. Maka disusun ke atasnya persabitan hukum itu pada asal sebelum illahnya. Wa qad arafna anna hadha syart aidan fi hukm al-asl. Dan kita juga dah tahu syarat ni juga sama ataupun telah disebutkan pada hukum asal. Sama ya. Poin dia, al-far'u tu mesti disyariatkan kemudian daripada al-aslu. Baik. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yakun fil far'i nassun au ijma'un yadullu ala hukmi mukhalafi lil qiyas.
hendaklah tidak boleh pada furu' itu, sambil jawab azan tidak boleh pada furu' itu ada nas ataupun ada ijma' yang menunjukkan pada hukumnya yang berkhilaf atau berbeza dengan qiyas. Lianna al-qiyas yakunu hina idzin musadiman lin-nassi aw al-ijma'i. Kerana sekiranya dibuat juga qiyas itu, maka qiyas itu akan berlawanan atau dia bertembung. Musadiman ni bertembung dengan nas atau ijma'. Jadi syarat yang keempat ni furu' tu mesti tak ada nas ataupun dia tak ada ijma' yang menunjukkan yang bila dibuat qiyas, hasil ataupun hukum qiyas itu akan bertentangan dengan nas dan ijma'. Ni maka jika dia bertentangan dengan nas, ijma' ataupun syarak, dia akan jadi qiyas fasid i'tibar atau qiyas fasid ataupun qiyas batil. Wa yuqal lil qiyas alladhi yusadimu an-nas aw al-ijma' qiyas fasid i'tibar, fasidul i'tibar, qiyasu fasidul i'tibar. Dan disebut pada qiyas yang bertentangan atau bertemu dengan nas atau ijma' itu sebagai qiyas fasid i'tibar. Jadi dua istilah dalam qiyas, dalam bab qiyas ni, iaitu qiyas fasid ataupun qiyas batil. Qiyas fasid atau qiyas batil ni adalah qiyas yang hasilnya akan bertentangan dengan nas atau ijma' ataupun syarak. Boleh cerita syarak lah, bertentangan dengan syarak. Bila hasil ataupun hukum yang terhasil daripada qiyas itu bertentangan dengan syarak, maka itu disebut sebagai qiyas fasid. Jadi qiyas fasid ni dia biasa berlaku kerana melakukan qiyas pada perkara khilaful qiyas. Apa khilaful qiyas tu nanti kita akan terang sekejap lagi. Yang kedua iaitu qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq ni adalah qiyas yang dilakukan antara dua perkara yang mana illah dia tak sama. Yang satu illahnya sebab ini, yang kedua illahnya sebab ini. Jadi bila illah tak sama, mana mungkin kita boleh samakan dua punya hukum dia. Tapi kalau kita samakan hukum sedangkan illah dia berbeza, maka jadi qiyas ma'al fariq. Qiyas ma'al fariq ni salah satu daripada qiyas fasid juga. Sebab apa? Sebab bila qiyas ma'al fariq tu dilakukan atau disamakan hukumnya, maka boleh jadi hukum yang terhasil daripada qiyas itu adalah berlawanan dengan syarak, berlawanan dengan nas, berlawanan dengan ijma'. Maka bila berlawanan dengan nas dan ijma', dia jadi qiyas fasid juga. Baik. Fala yasihu 'inda al-Hanafiyyah istirat sifatul iman fi fatkir rukbah fi kafaratil yamin qiyasan ala kafaratil qatl. Maka tidak sah di sisi Hanafiyah. Ni mazhab Hanafi, dia kata tak boleh mensyaratkan sifat iman. Tak boleh syaratkan sifat iman pada pembebasan hamba pada dalam kafaratul yamin, dalam hukum membayar kafarah pada sumpah. Kafaratul yamin ni sumpah. Maksudnya kalau orang tu dia bersumpah, lepas tu dia sebenarnya sumpah dia tu menipu atau dia sumpah pada perkara yang tak betul, maka dia kena bayar kafarah. Antara hukuman bayar kafarah adalah membebaskan hamba. Jadi mazhab Hanafi kata tak boleh letakkan ciri-ciri hamba tu kena beriman. Tak boleh letakkan ciri-ciri hamba tu kena beriman pada kafaratul yamin. Sebab apa? Sebab sini orang yang meletakkan syarat nak membebaskan hamba tu pada isu kafaratul yamin ni, kafarah pada sumpah yang tak betul ni, dia sebab apa dia cakap boleh? Sebab dikiaskan kepada kafaratul qatl, ala kafaratil qatl, kafarah bayar kafarah sebab membunuh.
li'anna ishtiratuhu yukhalifu itlaqun nas al-Qur'ani fil yamin. Jadi mazhab Hanafi sebut tak boleh kias letakkan sifat atau letakkan syarat nak bebas hamba tu kena beriman. Kena orang Muslim yang beriman. Tak boleh nak letak itu, sebab bila letaknya tu dia akan berlawanan dengan nas dalam Quran. Dalam ayat pasal kafaratul yamin ni, iaitu pada surah Al-Maidah ni, au tahriru raqabatin, au tahriru raqabah. Ayat tu datang sekadar au tahriru raqabah. Dia ayat yang mutlak. Dia tidak muqayyad. Mutlak ni datang gitulah. Dia tak ada muqayyad, qaid. Dia tak ada terikat dengan apa-apa. Berbeza dengan ayat kafarah al-qatal. Kafarah yang dengan pembunuhan tu. Ayat tu datang dia ada qaid, dia ada muqayyad dia dengan al-mu'min. Nanti kita tengok kat sini. Wa lafzu ruqbah huna mutlaqun. Lafaz ruqbah sini adalah mutlak. Dia mutlak datang gitu saja. Dia tak ada datang dengan terikat dengan apa-apa. La yushtaritu fiha an takuna mu'minatun. Tidak disyaratkan padanya untuk dia tidak disyaratkan padanya dia sebagai seorang mukmin. Tidak disyaratkan pun dalam ayat ni tadi rukbatin mukminatin. Tak sebut pun gitu. Dia datang mutlak rukbah, hamba gitu. Mana-mana hamba lah, tak kisahlah beriman atau tidak. Bi khilafin nas al-warid fi kafaratil qatl kafaratul qatl al-khata'. Berbeza dengan nas yang datang pada isu kafarah, membayar kafarah pada pembunuhan yang salah ataupun pembunuhan yang tak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, dia kena qisas lah. Tapi kalau pembunuhan tak sengaja ni, dia kena bayar kafarah. Ayat dia apa? Daripada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qatala mu'minan khata' fatahriru raqabatin mu'minah. Ayat ni sebut bebaskan hamba yang beriman. Dia datang, dia ada qaid di situ. Hamba tu dikaitkan dengan mukminah. Fayakunu qiyasun kafaratun. Fayakunu qiyasu kafaratil yamin ala kafaratil qatl fasidan. Maka jadilah kias kafarah yamin ataupun kias kafarah sumpah yang salah itu ke atas kafarah pembunuhan adalah kias yang fasid. Li'annahu yuaddi ila taghyir hukum asal. Kerana dia membawa kepada perubahan kepada hukum asal. Jadi bila berlawanan dengan nas ataupun dia mengubah hukum asal, sebab bila dah ubah hukum asal ni, maksudnya dia dah bertentangan dengan syarak lah. Jadi dia jadi kias fasid. Kias fasid. Wala yasihu 'inda al-ulama jawazu tarki shalah fi safari ala jawazi tarki siyam. Maka tidak sah di sisi ulama, maksudnya ulama bersepakat lah. Ini ulama bersepakat, tidak sah di sisi ulama pengharusan meninggalkan solat ketika musafir. Dikiaskan dengan pengharusan meninggalkan solat ketika musafir. Kerana apa? Bijami'i wujudi safar. Kerana ataupun adanya musafir. Orang ni kiaskan aku boleh tinggal solat sebab aku musafir. Kiaskan dengan puasa sebab dalam nas sebut boleh tinggal puasa sebab musafir. Jadi aku musafir, boleh juga tinggal solat? Tak boleh. Tak boleh. Sebab nas memang tak ada sebut. Nas memang tak kasih kita tinggalkan
solat walaupun apa situasi, walaupun apa juga tempat pun, apa juga masa pun, sekiranya kita ada taklif, maka perlu melakukan solat. Lainlah kalau kita tengah tak ada taklif. Taklif maksudnya dia hilang sifat mukallaf. Contoh hilang sifat mukallaf ni, memang dia pengsan tak sedarang diri satu hari. Itu memang dah hilang sifat mukallaf lah tu. Musafir ni sifat mukallaf dia ada, semua ada. Berakal, balik semua tu, maka wajib dia solat juga. Cuma bila musafir, dia punya rusuh lain. Rusuh dia boleh jamak qasar. Wa ya'ud al-qiyas batilan. Jadilah qiyas tu batil. Lianna al-ulama'u ajma'u ala anna as-salata la yahillu tarkuha fi safar. Kerana ulama' telah berijma', bersepakat semua ulama' bahawasanya solat tu tidak boleh ditinggalkan ketika musafir. Jadi biasa benda-benda ni berlaku, kias-kias yang fasid ni berlaku sebab dua perkara. Dua perkara kesimpulan dia. Kerana yang pertama, kerana membuat kias ma'al farid. Bila kias ma'al farid, dia kiaskan suatu perkara ni dengan suatu perkara ni, sedangkan elah kedua-dua perkara tu berbeza. Jadi bila elah kedua-dua perkara tu berbeza, hasil itu dia jadi berlawanan dengan syarak. Bila berlawanan syarak, dia jadi fasid lah. Itu sebab yang pertama, kerana buat kias ma'al farid. Yang kedua, kerana membuat kias pada perkara khilaful kias. Sebelum ni kita dah terangkan apa itu khilaful kias. Dalam apa ni, syarat hukum asal. Baik, kalau nak tengok balik, boleh tengok Musnad 67 tu disebut disebutkan dalam dekat syarat nombor 2 hukum asal tu. Dia bagi satu kaedah ni sebutlah kullu ma thabata ala khilafil qiyas fa ghairuhu la yuqas alaih. Setiap apa yang disabitkan ke atas khilaful qiyas, maka selainnya tidak boleh dikiaskan ke atasnya. Apa itu khilaful qiyas? Khilaful qiyas itu ialah thabata tashri'ihi istisna'un minal qawaidil ammah au qiyas. Iaitu satu pensyariatan yang telah disyariatkan berkecuali daripada kaedah-kaedah umum. Kaedah-kaedah umum syarak. Antara yang benda-benda istisna ni adalah rukhsah antaranya. Antaranya rukhsah. Sebab apa? Sesuatu perkara tu ada hukum asal dia. Contoh tadi kita dah sebut, contoh menipu, hukum asal dia haram. Apabila ada rukhsah kan, contoh dalam rukhsah ni biasa adalah hadis-hadis yang khusus. Dia ada, bukan hadis saja, ataupun nas-nas yang khusus. Rukhsah ni dia bukan nas-nas yang umum. Rukhsah ni semua datang dengan nas-nas yang khusus. Contoh musafir, boleh jamak qasar pada musafir pun nas dia umum. Contoh tadi lah menipu tadi, boleh menipu atau boleh bertipu helah waktu peperangan kan. Al-harbu khid'ah tuan. Waktu peperangan boleh buat tipu helah. Jadi benda tu rukhsah. Jadi rukhsah ni kalau digunakan dalam kias, hasil kias tu dia akan bertentangan dengan syarak. Contoh tadi. Boleh tinggalkan puasa pada musafir itu adalah rukhsah. Rukhsah. Jadi bila orang kiaskan dengan boleh tinggalkan puasa ni pada solat ni, contoh dia bagi contoh solat tadi kan, puasa boleh tinggalkan waktu musafir, mestilah solat pun boleh tinggalkan waktu musafir kan. Hasilnya tu boleh tinggal solat waktu musafir tu dia bertentangan dengan syarak. Jadi dia jadi fasid, kias fasid. Sama macam contoh sebelum ni, kita dah bagi contoh sebelum ni, contoh tadi al-harbu khid'ah tu.
boleh menipu pada peperangan. Jadi orang ni kata, ni contoh kita beri contoh realistik sikit, waktu PRU kan, PRU Malaysia. Contohlah, tak semestinya Malaysia je, mana-mana negara lah kan. Pilihan raya umum, election ataupun Indonesia punya Pilpres kan, pilihan raya presiden. Jadi kata aku ni pilihan raya ni berperang dengan pihak lawan ni lah, berperang. Aku ni mewakili Islam. Kalau aku tak menang, habislah Islam. Yang menang calon yang liberal kan. Jadi bila berperang ni ada sebut al-harbu khid'ah. Peperangan ni tipu helah. Dan aku boleh menipu. Jadi aku datangkan dengan manifesto yang menipu. Sebagai kata ni tipu helah je. Sebab kalau aku tak buat sini, habislah, tak menang. Bila tak menang, habislah Islam. Sedangkan benda tu hakikatnya, pada asalnya adalah menipu yang tidak diharuskan oleh syarak. Menipu yang tidak diharuskan oleh syarak. Sebab apa? Sebab tadi disebut kullu ma thabata ala khilafil qiyas la faghairuhu la yuqas alaih. Setiap apa yang datang atau disabitkan dengan khilaful qiyas, antara khilaful qiyas itu antara khilaful qiyas itu tadi apa? Rukhsah tadi. Maka selainnya tidak boleh dikiaskan ke atasnya. Menipu dalam perangan itu adalah rukhsah. Jadi bila dia nak kiaskan perang PRU ni sebagai perang, dia nak kiaskan dengan benda rukhsah tadi, hasilnya jadi berlawanan syarak lah. Jadi fasid. Sebab tu benda-benda yang khilaful qiyas ni, contoh rukhsah ni terpakai dekat benda yang betul-betul seperti yang disebutkan dalam nas tu. Kalau nas tu kata perang tu maksud perang fizikal, bukan perang yang perang yang dikiaskan. Bukan tak PRU tak ada angkat senjata pun kan. Contoh musafir tadi, contoh tinggalkan puasa waktu musafir, nas sebut puasa lah. Nas tak sebut ibadah. Tidak boleh tinggalkan apa-apa ibadah waktu musafir, tak. Nas sebut boleh tinggalkan puasa waktu ibadah. Jadi yang terpakai waktu dalam nas tu sebab nas tu adalah nas yang datang sebagai khilaful qiyas, ataupun antara yang kita sebut tadi rukhsah. Jadi yang terpakai dekat nas tu puasa je lah, sebab nas sebut puasa. Tak boleh nak kiaskan solat. Faham Jadi bila orang mengkiaskan pada perkara-perkara khilaful qiyas ni, akhirnya jadi hasilnya akan berlawanan dengan syarak. Hasilnya kalau khilaf berkiaskan dengan suatu perkara ni pada khilaful qiyas, pada benda-benda yang khilaful qiyas, dia akan hasilnya akan berlawanan dengan syarak juga. Sebab tu dua benda ni kena faham. Qiyas al-farid dengan khilaful qiyas. Kena faham betul-betul lah. Boleh, kalau nak kaji lebih lagi, boleh tengok lagi apa je antara perkara yang termasuk dalam khilaful qiyas. Kebanyakannya rukhsah lah yang orang buat silap, sebab dikiaskan sesuatu dengan rukhsah. Tapi ni kaedah ni bukan bukan hujah yang paling pertama sekali. Jadi hujah paling pertama sekali nak nyatakan satu hukum adalah dengan nas. Kaedah ni untuk memandu kita untuk memahami satu lah, ataupun nak memahami bagaimana cara nak mengeluarkan hukum. Faham baik, ada soalan? Tak ada soalan? Jadi sebelum ni ada yang tanya ataupun ada persoalan datang, kenapa apa ni, antara contoh yang disebut dalam kitab ni adalah contoh-contoh yang berkhilaf. Maksud antara mazhab pun ada khilaf. Antara mazhab jumhur
mazhab Hanafi pun ada khilaf. Tak? Sebab dalam dalam pembahagian kias itu sendiri, kias ni dia banyak bahagian lah. Bahagian dari sudut illah, bahagian dari sudut jelas tak jelas dia punya furuk, bahagian dari sudut macam-macam lah. Tuan depan ni kita akan tengok kan, dekat belakang sekali dia ada pembahagian kias. Jadi antara pembahagian kias itu kias antara diterima atau tidak. Pembahagian dari sudut kias tu diterima atau tidak. Jadi dari 3. Satu, kias yang sahih. Kias sahih ni kias yang diterima lah, cukup syarat, cukup rukun. Yang kedua, kias fasid ataupun disebut sebagai kias batil. Kias yang tidak diterima apabila hasil kias tu berlawanan dengan syarak. Yang ketiga, kias yang berkhilaf di antara terima atau tidak. Ni bagi 3. Maksudnya setengah mazhab menerima kias ni dan setengah mazhab lain tidak terima kias ni. Contoh tadi lah, antara mazhab berkias, antara mazhab berkhilaf. Jadi kias yang boleh berlaku khilaf ni, dia adalah pada kias yang Astaghfirullahaladzim tersasul. Kias yang boleh berlaku khilaf ni adalah kias pada jenis kias al-kias ad-dalalah dan juga kias asy-syabah. Ni dari pembahagian sudut lain. Kias kias al-qat'i dia silap. Kias al-qat'i ni kias yang dia punya illah dia tu memang semua setuju. Semua setuju kias tu illah dia gitu, tak ada khilaf. Jadi bila illah tu tak ada khilaf, semua sepakat lah kias tu nak guna situ. Kias dalalah ni sebenarnya bahagian ni kita cerita belakang ni, cuma kita bagi gambaran awal nanti lah. Kita bagi gambaran awal dulu. Kias dalalah ni kias yang dilalah itu dia boleh jadi khilaf antara mazhab. Bila mazhab ni kata dilalahnya ni, nas ni dilalahnya ni, nas ni maksudnya ataupun nas ni nak menunjukkan ini, dilalah ni petunjuk, maksud nas ni nak tunjuk sini, nas ni nak tunjuk sini. Bila mazhab berkhilaf antara mazhab bahawa antara ayat ni dilalah dia apa, maka boleh berlaku perbezaan dalam mengeluarkan hukum menggunakan kias. Kalau kias qat'i tadi, contoh kias yang dia punya nas sudah sebut dalam Quran. Contoh Arab lah. Arab sebut dalam Quran dia punya apa, ilah dia tu. Dia akan tu kerana terdapat keburukan. Keburukannya apa? Memabukkan tu. Contoh. Ada satu kias syibah. Kias syibah ni lagi kias yang sama-sama. Dia lagi banyak samalah daripada dilalah ni. Sebab tu bila nas tu ulama' berijtihad nak keluarkan ilah dia pun berbeza, bila nak berkias pun dia boleh jadi berbeza. Tapi itu adalah sekadar khilaf yang dibenarkan oleh syarak. Sebab akhirnya hukum yang dikeluarkan tu tidak bertentangan dengan nas. Jadi sebab tu kitab ni dia memang kitab yang bukan kitab satu mazhab lah, dia kitab campur mazhab. Jadi kita kalau nak lebih faham lagi ataupun nak lebih bertapak realiti ni, kita kena cari lagi sumber-sumber luar, contoh-contoh sumber luar yang memberikan contoh mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan contoh-contoh mazhab Syafi'i yang dibagi dalam kitab ni pun sama je macam kita lain. Kitab Nihayatus Surun bagi contoh yang sama tadi. Warqat. Kalau nak tengok dalam matan Warqat pun dia sebut pembahagian 3 pembahagian tadi. Kias yang kias mutlak silap. Tu kias dalalah dan kias syabah tu. Dia ada bagi contoh dia. Apa dia contoh kias 3 benda ni. Nanti boleh tengoklah. Baik. Allah Ta'ala alam. Sekiranya tak ada soalan, kita tangguh sampai sini lah. Lepas ni kita akan masuk syarat-syarat illah. Dan sebelum masuk syarat illah tu, kita akan masuk berkenaan dengan apa itu pengertian illah. Apa beza illah dengan hikmah? Apa beza illah dan hikmah?
Biasa sebab orang keliru. Orang kata ni nas ni, persyariatan ni makosidnya untuk ini. Makosid untuk ini. Jadi makosid tu adakah makosid dengan maksud ilah ataupun makosid dengan maksud hikmah? InsyaAllah minggu depan kita akan sama-sama fahamkan dan kita sama-sama bincang lah. Di sini kalau ada apa-apa kesilapan atau ada apa-apa pertanyaan, boleh PM, jangan malu. Kalau tak bertanya ni boleh menyebabkan kita sendirilah yang rugi kalau tak tanya. Kalau kita bertanya ni, kita sendiri yang untung. Dan anak sebagai orang yang ditanya pun, kita pun akan untung. Sebab kadang bila orang tanya kita pun tambah ilmu juga. Baik. Qul qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Okey. Lupa ada nak bagi sebenarnya nak bagi contoh satu. Kalau dah jelas tak apalah, tapi antara contoh lain khilaful qiyas tadi yang mengkiaskan satu perkara dengan benda rusuh. Contohnya mengkiaskan tangan yang dibalut, dengan apa? Dengan khuf. Bukan tangan dibalut, pakai sarung tangan. Kalau pakai khuf ni last lah. Pakai khuf ni rusuh kan? Pakai khuf ni rusuh. Dia rusuh yang tak ada ilah. Biasanya rusuh ni ada ilah. Contoh tadi rusuh puasa sebabnya rusuh tinggal puasa sebab musafir. Rusuh boleh jamak kuasa solat sebab musafir. Rusuh sebab biasa rusuh datang mesti ada ilah dia sebab sakit. Contoh rusuh boleh tayamum sebab sakit, sebab tak ada air. Itu rusuh dia. Jadi pakai khuf ni dia rusuh yang tak ada ilah khusus. Mula dulu kita belajar khuf ni, ingatkan khuf ni pakai ilah dia sebab masa sejuk. Jadi bila sejuk ni kita tak nak elak sejuk, pakai khuf. Itu ilah dia. Rupanya rupanya khuf ni bila-bila boleh pakai. Musim panas boleh pakai, musim sejuk boleh pakai. Dia tak ada waktu khusus. Jadi khuf ni bila kita pakai khuf, dah beruduk dan kita pakai khuf, jadi kita buat kat kaki tu boleh sapu atas je. Bawah tak payah sapu atas khuf tu je, gitu je. Tu sah uduk kita. Jadi benda tu rusuh. Jadi tak boleh kita nak kiaskan bila kita pakai sarung tangan. Jadi bila sampai nak beruduk kat tangan tu, kita sapu sarung tangannya. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak kiaskan dengan khuf sebab khuf tadi rusuh. Tak boleh. Sedangkan nas tu sebut khuf je, nas tu tak sebut pun sarung tangan. Tak boleh. Jadi bila kita kiaskan juga, dia akan berlawanan dengan syariat lah. Saya kata kena sapu rata seluruh tangan. Dia pakai sarung tangan ni, dia tak kena lah airnya kat tangan tu. Jadi dia akan berlawanan dengan syarat, jadi fasid. Tapi berbeza dengan kalau sakit pakai ni lah, kalau sakit pakai apa? Kalau sakit pakai pembalut atau simen. Itu dia dalam perbahasan tayamum kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain dia ada je yang tak payah tayamum, tak apa. Dia sapu air. Tapi itu mazhab lain lah. Kalau nak buat kena belajar. Allah Ta'ala alam. Qul qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.